Baik, bertemu kita semula dalam kuliah Sejarah Kesusastraan Melayu Moden, kuliah 67, yang mana kuliah kali ini akan memfokuskan puisi Melayu moden. Sebelum kita memulakan kuliah pada minggu ini, cuba kita renung-renungkan dan kita fikirkan sebentar, adakah sastra perlukan revolusi? Kita harus bincang dengan melihat semula definisi sastra yang pernah dinyatakan oleh tokoh-tokoh terdahulu seperti Hashim Awang, yang menyatakan bahawa sastra itu merupakan ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Zaba pula menyatakan bahawa kesusastraan itu sebagai pesuratan atau karangan. Mengikut Kamus Dewan, sastra itu merupakan hasil seni, iaitu karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Cuba kita fikirkan bagaimana evolusi sastra Melayu yang dikatakan sebagai sastra Melayu tradisional pergi kepada sastra moden. Mengikut zaman, akhirnya kalau kita lihat sekarang, kita berada dalam zaman postmoden. Selepas moden adalah zaman postmoden. So, adakah sastra juga mengalami perubahan ataupun evolusi? Seperti mana yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh sebelum ini, sastra merupakan ciptaan seni melalui bahasa. Kata kuncinya adalah bahasa. Bahasa itu disampaikan secara lisan dan juga bertulis. Ini telah nyatakan, yang telah saya nyatakan berulang kali. Apabila sastra ketika masyarakat tidak pandai membaca, mereka menyampaikan cerita-cerita rakyat dalam bentuk lisan, disampaikan secara turun-temurun. Kemudian apabila masyarakat mulai pandai menulis, pandai membaca, sastra tersebut bertukar menjadi sastra tulisan, sastra bertulis. Bolehkah bahasa campur visual seperti lukisan, imej bergerak, fotografi, grafik dikategorikan sebagai sastra? Bolehkah? Ini merupakan persoalan yang kita boleh bincangkan sebab asasnya sastra itu dalam bentuk bahasa. Cuba kita lihat perkembangan sastra, bagaimana seperti mana yang saya nyatakan, dia bermula dengan bahasa lisan, kemudian bahasa bertulis. So, adakah kemudian pada zaman postmoden ini, boleh kita katakan bahasa itu telah bertukar menjadi setapak lagi sebagai bahasa visual, campur bertulis. Adakah bahasa visual plus bertulis ini boleh dikatakan sebagai sastra? Sebab itu apabila saya berbincang dengan para pelajar bahawa sastra dalam dunia postmoden ini, kita harus melakukan pendefinisian semula. Yang mana karya seni yang disampaikan dalam bentuk bahasa sama ada bahasa visual, bahasa tulisan, lisan atau gabungan visual dan tulisan. Apakah tujuan definisi baru ini? Yang bermula sebagai sastra sebagai bahasa bertulis atau bahasa lisan, kemudian kita cuba kembangkan dia melalui bahasa visual pula. Tujuan dia apa tujuan dia? Tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengembangkan kesusastraan dalam bentuk baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat. Bayangkan apabila kita ada wujud teknologi-teknologi baru seperti internet, ya, di mana masyarakat lebih suka melihat bahasa-bahasa visual, cerpen-cerpen, novel-novel dipindahkan ke dalam bentuk filem. Sepatutnya visual itu juga boleh dikategorikan sebagai bahasa sastra. So, ini yang saya nyatakan tentang evolusi bentuk sastra yang bermula daripada lisan, tulisan, lepas tu visual yang menggabungkan bahasa plus visual. Baik, bentuk sastra Melayu tradisional campur moden dahulunya adalah lisan dan tulisan. Kita patah semula kepada definisi atau bentuk sastra yang asal, iaitu bentuk sastra Melayu tradisional moden dalam bentuk bertulis ataupun secara disampaikan secara
Kalau kita lihat dari segi jenis, sastra lisan dan tulisan ini terdiri daripada prosa dan puisi. Dari segi isi, prosa dan puisi ini dibahagikan kepada dua jenis lagi, iaitu naratif dan non-naratif. Ini merupakan review yang telah saya nyatakan berulang kali mengenai tulisan, sastra tulisan, iaitu berbentuk cerita seperti sastra hikayat, epik, panji, perwayangan, sastra sejarah, kisah para nabi, sahabat dan tokoh Islam. Sastra tulisan bukan berbentuk cerita seperti sastra kitab, undang-undang, ketatanegaraan, kepustakaan ilmu tradisional. Bagaimana pula dengan lisan, sastra lisan, iaitu sastra rakyat bukan cerita. Kita tahu itulah puisi, seloka, teka-teki, pantun, gurindam, peribahasa, mantra, zikir dan dikir yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan sastra lisan ataupun sastra rakyat berbentuk cerita seperti cerita Penglipu Lara, cerita teladan, cerita jenaka, binatang, mitos dan legenda. Saya berharap anda memahami jenis-jenis sastra Melayu tradisional ini. Jenis sastra Melayu moden pula adalah seperti puisi, cerpen, novel dan drama. Kelas kita iaitu sejarah kesusastraan Melayu hanya membincangkan secara ringkas sejarah puisi, cerpen, novel dan drama. Ini adalah untuk pengetahuan umum kepada anda. Bagi mereka yang akan memasuki tahun 2 nanti, meja pengurusan bidang penulisan, insya-Allah anda akan mempelajari dengan lebih mendalam lagi sastra Melayu moden, iaitu puisi, cerpen, novel dan drama dalam kursus-kursus yang lebih spesifik. So, jenis sastra Melayu pasca moden, mungkin belum ramai yang membincangkan sastra Melayu pasca moden ini dari segi bentuk dia. Tapi bagi saya, kita harus pergi kepada yang lebih jauh lagi. Dan saya secara peribadi berpendapat bahawa sastra Melayu pasca moden seharusnya meliputi filem. Sebab filem juga terbentuk dari bahasa. Begitu juga dengan novel, grafik ataupun komik. Permainan interaktif. Dan tidak semua benda-benda ataupun bentuk-bentuk ini kita boleh kategorikan sebagai sastra. Dia masih lagi merujuk kepada perkara-perkara asas dalam sastra, itu susastra. Kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa-bahasa biasa, kita masih lagi boleh kategorikan dia sebagai sastra walaupun bentuknya sudah berubah. Kerana pada masa dahulu dia bermula dengan lisan, lepas itu tulisan. Kenapa tidak boleh kepada visual? So, ini yang saya nyatakan tadi, yang saya tegaskan. Kita patah semula kepada definisi sastra, kesusastraan su, iaitu baik, indah, seni dan berguna. Jika filem dia merupakan sesuatu karya yang baik, indah, seni, berguna, walaupun dalam bentuk bahasa visual, dia sepatutnya dikategorikan sebagai sastra. So, karya seni, karya berguna adalah sastra. So, adakah filem sebuah karya seni? Adakah dia karya berguna? Kalau dia memenuhi ciri-ciri ini, maknanya filem juga boleh dikategorikan sebagai susastra. Baik, kita terus kepada sastra Melayu moden, iaitu sejarah perkembangan puisi. Perbincangan kita akan meliputi definisi dan tujuan, sejarah perkembangan, tokoh-tokoh yang menyumbang dalam bidang penulisan puisi, bentuk, tema dan ritma. Kita tengok apakah bezanya puisi Melayu tradisional dan moden. Kita boleh lihat daripada susunan baris, rangkap dan ritma berbeza daripada pantun. Puisi Melayu moden berbeza dari pantun. Dari segi bentuknya. Dari segi isi, biasanya puisi Melayu moden lebih mengemukakan persoalan semasa seperti berkaitan dengan sosial, ekonomi dan politik. Kita pergi kepada contoh-contoh puisi Melayu moden yang telah diterbitkan di dalam Akhbar Utusan Melayu pada tahun 1913. Walaupun masih lagi
berbunyi seperti angan-angan dengan gurindam, iaitu gurindam adalah puisi Melayu tradisional tetapi bentuknya sudah berubah. Sebab itulah puisi yang ditulis oleh Mustafa Omar ini dianggap sebagai puisi Melayu moden. Saya bacakan sepintas lalu Mustafa Omar yang bertajuk Angan-angan dengan gurindam, ya, puisi Melayu, puisi yang ditulis oleh Mustafa Omar. Bangkitlah, bangkit. Mengapakah tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri sekaya negeri kita? Bangkitlah, bangkit. Timah dimasak sudahlah hangat. Mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil biji kita? Bangkitlah, bangkit. Tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? Mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah di tanah kita? Biji dan getah, biji dan getah. Inilah jalan kekayaan yang tentu. Hasil negeri kita yang besar dapat di situ. Biji dan getah, biji dan getah. Dari sebab itu, bangkitlah, bangkit. Janganlah asyik dengan berjoget. Lihatlah kekayaan Lok Yew Chow Kit. Hartanya beribu, bermilion ringgit. Segeralah tuan, janganlah lengah. Segera berbudi dengan tanah. Kerana tanah budinya lambat laun usaha dan penat kita dibalasnya. So, itu adalah puisi Melayu moden Mustafa Omar, walaupun tajuknya angan-angan dengan gurindam. Namun, dari segi bentuknya sudah bebas, dia tidak seperti pantun. Kita lihat sejarah awal perkembangan puisi yang bermula pada tahun 30-an. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh yang menghiasi dunia puisi. Antaranya seperti Harun Aminur Rashid dan juga Ponggok. So, kalau kita lihat Harun Aminur Rashid ini, dia lahir di kampung Teluk Kurau, Singapura. Dia telah menulis puisi Osariku pada Disember 1933 dalam majalah Pujangga Baru bilangan 6. Tokoh seterusnya yang sangat terkenal adalah Ponggok. Ya, Ponggok ataupun dikenali sebagai nama sebenarnya Muhammad Yassin bin Makmur. Banyak menghasilkan puisi, antaranya seperti Keluh Kesah, Selalu Merayu, Tak Disangka-sangka, Pujukkan Hati dan Ibuku. Puisi-puisinya kebanyakannya dalam majalah Guru. Apakah persamaan antara kedua-dua mereka? Kenapa kita mesti melihat persamaan ini? Sebab kita nak tengok latar belakang mereka. Bagaimana tokoh-tokoh ini lahir? Apakah pekerjaan mereka? Kalau kita lihat kedua-dua tokoh ini, iaitu Harun Aminur Rashid dan juga Ponggok, latar belakang kedua-dua mereka adalah sebagai guru. Mereka belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI Tanjung Malim, yang mana sekarang beradanya Universiti Perguruan Sultan Idris ataupun UPSI. Mereka merupakan guru pensyarah dan menjadi penulis. Sama latar belakang mereka. Ini menunjukkan bahawa zaman dahulu, tahun 30-an, mereka yang bergelar guru, mereka juga banyak menyumbang dalam bidang penulisan. Mereka juga seorang penulis. Kerana pendidikan mereka menyedarkan mereka tentang nasib anak bangsa, ya, tentang nasib negara. So, keinginan, kesedaran itu menyebabkan mereka berkarya melalui puisi dan juga karya-karya sastra yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada definisi puisi. Dari segi etimologinya ataupun asal-usul suatu kata, puisi ini bermaksud poesis, iaitu penciptaan, ya, dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggeris kita panggil poetry, yang erat dengan poet ataupun poem, iaitu membuat atau mencipta. So, masih sama maksudnya, sama ada bahasa Yunani atau bahasa Inggeris, iaitu penciptaan. Kita lihat definisi puisi yang dinyatakan oleh Zabar. Beliau menyatakan bahawa puisi merupakan karangan berangkap, iaitu karangan yang disusun dengan bahagian yang berkerat-kerat. Di antara sekerat dengan sekerat itu biasanya berjodoh bunyi.
atau rentaknya atau isinya, serta kebanyakannya memakai timbangan atau sukatan yang tertentu. Secara peribadi, saya berpendapat definisi puisi Zabah ini masih melihat kepada pengaruh-pengaruh puisi ataupun ciri-ciri puisi Melayu tradisional. Muhammad Haji Saleh, iaitu sastrawan negara kita, menyatakan bahawa puisi ialah bentuk sastra yang kental dengan muzik bahasa serta kebijaksanaan penyair dengan tradisinya. Dalam segala sifat kekentalannya, puisi setelah dibaca akan menjadikan kita lebih bijaksana. Ini satu definisi yang agak puitis, yang agak signifikan daripada Muhammad Haji Saleh. Dan ia menentang, kalau berdasarkan pada puisi-puisi, ia menentang puisi-puisi yang dibaca untuk menampakkan seseorang itu bodoh atau untuk melihatkan seseorang itu kelihatan tidak begitu bijaksana. Sebab mengikut beliau, kata kuncinya setelah puisi dibaca, dia akan menjadikan kita lebih bijaksana. Maknanya ada maksud tersirat yang menyebabkan kita berfikir tentang sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Kita tengok Samuel Taylor Coleridge, ya. Dia menyatakan puisi adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya. Misalnya seimbang, simetris antara satu unsur dengan unsur lain, sangat erat berhubungannya dan sebagainya. Dia sama pendapat dengan tokoh-tokoh sebelum ini yang menyatakan tentang susunan kata yang sempurna, yang berbunyi muzik ada iramanya, ya, dan dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Kita tengok Walter Theodore Watts Dunton. Puisi itu merupakan pemikiran bahasa manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Ya, emosional, emosi. Irama, ada rhythm dia. Misalnya dengan kiasan, dengan citra-citra, image, dan disusun dengan secara artistik. Misalnya selaras, simetris, pemilihan kata-katanya tepat dan sebagainya. Dan bahasanya penuh perasaan serta berirama seperti muzik, iaitu penggantian bunyi kata-katanya berturut-turut secara teratur. Kita teliti lagi definisi yang dikemukakan oleh tokoh Percy Bysshe Shelley yang menyatakan bahawa live from the hidden world and makes fair object be as if they were not familiar. Apakah tujuan puisi? Berdasarkan apa yang dinyatakan, puisi ini bertujuan untuk to produce excitement in coexistence with an overbalance of pleasure. Conception of pleasure is moral. Poetry ataupun puisi ini menyebabkan seseorang itu lebih stabil mental. Jika anda stres, anda merasa tekanan, insya-Allah boleh mengurangkan perasaan puisi. Menurut Zabah, tujuan puisi adalah khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka dengan gambaran yang cantik ini, perkara yang dikatakan itu bertambah menarik hati orang yang mendengarnya. Ini tujuan kenapa pemakaian ataupun penggunaan penulisan puisi itu. Orang dahulu menyatakan penggunaan itu dipakai. Ya. Kita lihat Walter Emerson yang mengatakan puisi mengajar sebanyak mungkin dengan kata-kata sedikit mungkin. Kita lihat bagaimana sastrawan negara kita Osman Awang menyatakan puisi adalah untuk menimbulkan kesedaran atau keinsafan dalam diri dan hati. Puisi bukan sebenarnya untuk menjadikan kita lebih bongkak bangga diri. Ingat tu. Ingat apa yang telah dinyatakan oleh Usman Awang. Puisi adalah untuk menimbulkan kesedaran atau keinsafan dalam diri dan hati. Shannon, seorang
sastrawan negara menyatakan bahawa puisi adalah untuk menyemarakkan kesedaran, untuk memanusiakan kembali manusia itu, meninggikan budi pekerti, membentuk perwatakan dan juga membangkitkan semangat untuk bertindak. Ini adalah antara fungsi-fungsi puisi. Seperti mana yang dinyatakan tadi, puisi ini boleh menenangkan jiwa dan emosi. Puisi ini juga berfungsi emosi. Kadang-kala dan ada masanya digunakan untuk tujuan propaganda. Puisi juga mengajar kita untuk lebih kreatif. Bagaimana? Kerana puisi memerlukan kita untuk menulis dengan kata-kata yang sangat terhad tetapi penuh makna. Puisi juga berfungsi sebagai hiburan. Dia mengajar kita untuk lebih bertanggungjawab, lebih sensitif dengan perkara-perkara yang berlaku. So, puisi juga sepatutnya menjadikan kita lebih berhemah dan berbudi pekerti. Sebuah filem bertajuk Dead. Filem tersebut, seorang guru telah mengajar murid-muridnya tentang fungsi maksud puisi dan bagaimana puisi ini boleh menjadikan seorang itu lebih kreatif, lebih berimajinatif, ya, lebih peka, sensitif dengan keadaan sekeliling. Dalam filem tersebut, guru yang mengajar murid-murid ini telah menunjukkan bagaimana berbeza. Sebagai contoh, sekiranya kita melalui jalan ataupun mengelakkan rutin harian akan memberi satu perspektif atau dimensi baru kepada diri kita. Kenapa perlu kita belajar sejarah sastra? Ya. Antaranya adalah di mana yang saya nyatakan tadi, untuk menjadikan kita lebih kreatif dan inovatif, menjadikan kita lebih sensitif, lebih bertanggungjawab berbanding dengan mereka yang tidak ada jiwa sensitif, tidak ada jiwa halus ataupun seni. Mereka biasanya akan hilang dan dijadikan sebagai wancana, mempunyai maksud-maksud tertentu. So, saya menggalakkan anda melihat filem yang telah saya nyatakan ini. Baik, kita melihat kepada golongan penulis yang pernah ada di dalam negara kita. Dahulunya kita tahu bahawa ketika zaman awal-awal, ketika pengaruh-pengaruh Mesir, pengaruh-pengaruh Arab, kita ada golongan muda, iaitu golongan-golongan intelek agama yang kembali daripada Timur Tengah balik ke negara kita dengan pemikiran-pemikiran baru. Kemudian kita ada golongan penulis yang terdiri daripada guru, wartawan. Dan sekarang, siapakah golongan penulis ini? Dahulunya golongan muda intelek agama, guru, wartawan ini sangat dihormati. Sekarang ini, siapakah yang sangat dihormati? Siapakah yang selalu dibincangkan? Adakah golongan penulis masih lagi sama seperti mana zaman-zaman yang pernah mereka ini dihormati? So, ini yang kita patut ketahui ataupun kita bincangkan. Siapakah agaknya golongan penulis selepas tokoh-tokoh yang telah saya nyatakan ini? Kita lihat latar belakang perkembangan puisi. Bagaimana politik mempengaruhi perkembangan puisi. Antaranya lah kedatangan British sebenarnya telah mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat tanah Melayu. Dasar British adalah divide and rule ataupun pecah dan perintah. Pecah dan perintah. Inilah dasar mereka untuk mengharu-birukan supaya kita rakyat Malaysia tidak bersatu. Kita dipisahkan dengan agama, kita dipisahkan dengan politik, kita dipisahkan dengan perbezaan fahaman etnik dan sebagainya. Apabila kita dipisahkan, dipecah-pecah,
Maksudnya British lebih senang memerintah ataupun anasi-anasi jahat lebih senang memasuki pemikiran kita. So, dasar pecah dan perintah ataupun divide and rule ini menyebabkan kebanyakan etnik Cina hidup di bandar, Melayu di kampung, India pula duduk di bandarnya. Ya, masyarakat sebelum British, kebanyakan masyarakat Melayu British pula menyekat kemungkinan untuk anak-anak Melayu belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Sekolah ajaran Melayu hanya setakat darjah 5 sahaja. Yang disebabkan takut kehidupan mereka diatur oleh sistem British. Raja dinasihat oleh residen British. Orang Melayu pada ketika itu memandang tinggi pada British. Bagi mereka, apa yang disediakan oleh British sudah cukup selesa. So, kehidupan Melayu ketika itu sebenarnya mempengaruhi cara pemikiran Melayu dalam berkarya. Keselesaan ini menyebabkan banyak puisi-puisi bertemakan kasih sayang, keluarga, alam sekitar. Contohnya puisi awal Ponggok tahun 1934. Tajuknya Keluh Kesah Selalu Merayu, Tak Disangka-sangka, Pujukkan Hati dan Ibuku. 1936, Oh Tuhan indahnya. Ada tema kekeluargaan, rindu kepada kekasih dan rumah. Keselesaan itu menyebabkan ramai penulis yang menghasilkan puisi bertemakan kekeluargaan, bertemakan kasih sayang. Antaranya seperti Ponggok pada tahun 34 menghasilkan puisi Oh Ibuku. Wahai ibuku, wahai bondaku, mengapa tak tidur, mengapa duka cita, malam siang panas dan sejuk. Ayuhai anakku, ayuhai putraku, mendidik kau terang dan gelita, puas dinyanyi, jemu dipujuk. Hai azab bonda mengasuh beta, makan minum sekalian dicegah. Menyelamatkan anak kan jadi manusia, itulah ibu terus berkata. Lindungan ibu sebagai mega, lelahan ibu hilang upaya. Ibu mahkota negeri, bersumpahlah anaknya dalam dunia, membela pelihara akan bondaku. Anaknya Mastika Puri, selamalah engkau dalam bahagia, siratkan niatmu sebagai biku. Ini adalah puisi berkaitan dengan ibuku, berkaitan dengan hubungan antara anak yang dihasilkan oleh Ponggok dalam majalah Guru tahun 1934. Ponggok pada tahun 34 menghasilkan tajuk puisi yang iaitu Keluh. Malam yang sunyi, waktu kanak-kanak kehilangan ibu, abang meratap berbagai bunyi merindukan adik bernyala di hati. Waktu angkasa, waktu tabur bersaut-sautan,
abang termimpi berbagai rasa, adik disangka hancur lautan. So, puisi keluh kesah ini adalah puisi yang mengisahkan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Terdapat juga puisi-puisi yang bertemakan ketuhanan seperti Oh Tuhan, karangan ataupun tulisan Ponggok dalam majalah Guru. Oh Tuhan, anugerahilah cintamu ke dalam sanubari segenap ronggaku. Pun aku bersemu, sesak nafas lidah. Rahmatmu ke liang jantung segala hati. Ke hati, ku pelihara cinta berani. Walaupun puisi pantun yang kita lihat tadi dalam puisi-puisi Ponggok, Melayu moden dengan puisi Melayu tradisional. Walaupun ada unsur-unsur puisi Melayu tradisional seperti pantun, namun bentuk modennya berbeza sedikit kerana barisnya tidak ada tiada panjang. Semuanya maksud. So, sebab itulah puisi-puisi Ponggok telah dikategorikan sebagai puisi Melayu moden kerana ciri-ciri kemodenan dan lari dari bentuk puisi Melayu tradisional. Kita lihat bagaimana puisi Melayu moden ini dalam puisi indahnya yang dihasilkan oleh Ponggok. Indahnya alam dijadikan Allah, sungai laut asyik terdedah, bukit gunung tinggi dan rendah, bergastua unggas dan manusia, kayu-kayan rumput rampai, hijau kuning biru terampai. Namun bentuknya agak bebas. Bebas. Semuanya penuh dengan maksud, tidak ada pembayang. Sebab itulah puisi Ponggok dikategorikan moden. Kemudian cuma penulis-penulis lain yang kebanyakannya merupakan lepasan daripada maktab sarjana, warta Melaya dan warta jenayah. Walaupun didominasi dengan tema-tema romantis, cinta pada alam sekitar, keluarga, namun ada juga penulis-penulis strategi divide and rule menyebabkan masyarakat Melayu selesa. Lebih bertemakan kekeluargaan, kasih. Namun begitu, pada 7 Disember 1941, Jepun telah menyerang Pearl Harbor. Ini merupakan satu titik permulaan yang telah memberikan perubahan kepada bidang penulisan puisi dari segi tema. Kedatangan pada 8 Disember 1941. Pada 10 Disember 1941, British menghantar 2 buah kapal HMS Prince of Wales dan HMS Reform. Jepun berjaya menenggelamkan kedua-dua kapal besar itu pada 10 Disember 1941. Jika masyarakat di tanah Melayu memandang tinggi British, tidak percaya kepada kebolehan mereka sendiri sebagai orang Asia, namun Jepun telah membuktikan bahawa orang Asia pun boleh melawan
Barat. So, pendudukan Jepun dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945 telah mengubah pemikiran orang-orang Melayu ataupun penduduk di tanah Melayu. Ini memberi kesan kepada perkembangan. Akhirnya kedatangan Jepun ini menyebabkan puisi-puisi bertemakan nasionalisme mula ditulis ataupun dihasilkan penulis pada zaman itu. Puisi-puisi ini mempunyai maksud tersirat. Kita tahu bahawa Jepun ketika itu memang kebanyakan menjadi badan penafis. Mereka memerhati, meneliti puisi-puisi yang dihasilkan oleh penulis-penulis. Mereka khawatir terdapat puisi-puisi yang akan menentang Jepun. Kekalahan British di tangan Jepun menyebabkan orang Malaysia ataupun tanah Melayu ketika itu menganggap bahawa British bukannya kuasa agung. Slogan Asia untuk orang Asia telah menyebabkan masyarakat tanah Melayu mula yakin kepada diri sendiri dan mereka mula berfikir ke arah kebenaran. So, tema puisi banyak yang mengandungi unsur-unsur propaganda. Tema puisi banyak yang berunsur patriotism. So, muncullah nasionalis Melayu hasil daripada pendudukan Jepun. Hasil daripada keyakinan bahawa jika Jepun boleh, kenapa orang-orang Melayu tidak boleh? Kenapa orang-orang tanah Melayu tidak boleh mendapat kemerdekaan sendiri? Antara penulis-penulis yang muncul ketika itu seperti Masuri SN yang menulis puisi bertajuk Rosku Puja dalam Akhbar Berita Malai 1944, Prajurit Negara, Bisikan Arwah Hang Tuah. Puisi-puisinya padat dengan tema nasionalisme, patriotisme. Ini antara puisi Masuri SN iaitu Rosku Puja. Rosku Puja, ros berkembang, memerah garang, jadi pujaan setiap insan. Disinari matahari, kian berseri, merekah mewangi, memikat hati. Jiwa pahlawan memandang kembang, ingin berjuang membela watan harum tak terkira, runtuk menyesal bagaimana satria pulang ke asal. So, kita lihat bagaimana zaman pendudukan Jepun muncul puisi-puisi moden yang lebih bersifat nasionalis, lebih sifat berani. Tidak ada lagi keluh kesah. Nadanya lebih tegas dan lebih matang. Ini antara puisi-puisi yang ditulis oleh Masuri SN, iaitu Bisikan Arwah Hang Tuah. Demi yang sangat kudus dari arwah pahlawan gagah kami pengikut berhati tabah. So, puisi ini memberi semangat kepada pembaca dan juga anak-anak muda untuk bangkit. Niatku, Masuri SN 1945. Ambur semarak tanah airku, indah perma gilang gemilang. Tanah tempat tumpah darahku, kemana pergi tetap terbayang. Niatku terang ternyata terselah, tiada peduli halangan rintangan. Tanah ibunda tetap kupapah, walaupun jiwa bercerai badan. So, penuh semangat. Ini semua adalah hasil pendudukan Jepun yang telah mengubah pemikiran rakyat di tanah Melayu ketika itu. So, Masuri SN ini antara tokoh-tokoh puisi yang sangat relevan. Ya. Dia meninggal pada tahun 2005 ketika berusia 78 tahun. Dilahirkan di Singapura pada tahun 1927. Ya. Belajar di Sekolah Melayu Teluk Kurau pada tahun 1993. Dia meneruskan pendidikan di Maktab. Pendidikan latar belakang sebagai guru menyebabkan sensitiviti yang sangat tinggi terhadap apa yang berlaku di sekitar mereka. Selepas kekalahan Jepun, perjuangan memerdekakan negara diteruskan oleh PKMM, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Pemimpin mereka terdiri daripada Malaya Merdeka, iaitu Sang Saka Merah Putih. Slogan mereka sama dengan ini.
tanah Melayu ketika itu satu. Ya, mereka boleh menyeberang ke Indonesia, boleh menyeberang ke tanah Melayu mengikut suka hati kerana tidak ada sempadan yang memisahkan mereka. Ini adalah antara bait-bait puisi ataupun sajak yang ditulis oleh Burhanuddin Al-Helmi yang sangat popular. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak kalian pusaka. Pada zaman-zaman itu, selepas zaman Jepun, muncul pemuisi-pemuisi ataupun penulis lain seperti Muhammad Hassan Abdul Wahab. Ya, bahasa dan bangsa. Dan yang paling relevan dan saya yakin ada anak-anak muda sehingga hari masih kenal tentang Usman Awang. So kalau anda lihat di bangunan pengajian seni, anda akan dapat lihat ada beberapa lukisan lakaran yang menggambarkan tentang Usman Awang. Perjuangan PKMM sebenarnya berhaluan kiri. Pada awalnya PKMM bersetuju dengan gagasan Malayan Union, ya, yang dikemukakan oleh Sir Harold McMichael. Mereka bersifat feudalism dan inginkan republik. Maksudnya republik ini menolak raja-raja. Ya. Namun mereka sedar British sebenarnya bukan hendak memerdekakan Malaya. Namun Malayan Union ini akan menyebabkan Malaya akan menjadi jajahan takluk mereka. So, lepas itu muncullah parti politik UMNO ataupun Pekembar. Yang mana orang-orang Melayu ketika itu telah menentang penubuhan Malayan Union. Ia ditubuhkan hasil daripada Kongres Badan-Badan dan Pertubuhan Melayu Semalaya pada 4/1946 iaitu oleh Datuk On Jaafar. Kenapa saya menceritakan tentang politik yang berlaku di tanah Melayu ketika itu? Kerana perubahan politik ini mempengaruhi pemikiran pengarang-pengarang ataupun penulis-penulis pada zaman itu. Contohnya Osman Awang telah menghasilkan sajak Datuk On, ya, dalam koleksi ataupun antologinya kalau tidak silap saya iaitu Duri dan Api. Ketika mendengar berita itu, malam aku di muka radio. Hujan menerjah dinding jendela. Aku tunduk mengingatimu. Aku tahu sedu di tambak Johor. Suaramu bicara di ruang istana, tegas tanjak menyunsum angin, keris bersilang bendera kuning. Tapi siapa akan lupa? Tanyalah anak-anak yang sekarang jadi dewasa. Gemparnya McMichael di bumi bertuah menyebabkan namamu harum di lembah. Meski kita berlainan bicara dalam kenangan, namamu terpaku jasa bakti hidupmu selama. Meski kerendah deranak sepi, tegak tanjak ketinggalan jejak, bendera kuning. Apa yang Usman tulis ini adalah mengenangkan Datuk On ketika penubuhan UMNO itu, di mana rakyat tanah Melayu telah bangkit menentang penubuhan Malayan Union. Dan inilah yang juga mengubah pemikiran penulis-penulis ketika itu. Selain daripada puisi-puisi yang bersifat realism, yang memaparkan tentang semangat nasionalisme, muncul juga penulis-penulis puisi ataupun sajak yang lain. Seperti A.S. Amin, Noor S.I. dan M. Ghazali dengan sajak-sajak kabur. Ya, sajak-sajak kabur ni sajak yang mempunyai berbagai maksud yang tersirat secara lapisan pertama sukar difahami. Muncul juga penulis ataupun sajak wanita seperti Zurina Hassan. Saya berharap anda akan terus dalam kesusastraan Melayu yang berkaitan dengan perkembangan puisi. Kenapa kita bincangkan tentang sejarah kesusastraan Melayu, kita bercerita tentang politik, kita berbicara tentang perubahan-perubahan zaman daripada British, Jepun dan British kembali. Bagaimana penulis ketika itu berubah dari segi pemikiran mereka. Apabila zaman datang, mereka merasakan bahawa British bukannya sesuatu kuasa yang besar. Jika selama ini mereka memandang British sebagai dengan pandangan ini, selepas Jepun mereka menyatakan bahawa British tidak ada apa-apa. Kita harus merdekakan sendiri. Kita harus menjadi seperti penulis-penulis ini. Mereka sensitif, mereka memikirkan tentang nasib negara. Untuk anak-anak muda, kita harus fikirkan negara kita lebih dari segalanya. Ya, ini adalah tumpah
tanah air kita. Tidak kira you Cina atau Melayu atau India, Kadazan atau dusun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita mesti mengeratkan perpaduan kita. Ya, tulislah dalam bentuk puisi, cerpen tentang semangat perpaduan ini. Kerana apa? Kerana kita adalah generasi pewaris di masa akan datang. Kita yang akan menentukan nasib negara kita di masa akan datang.